Reaksi masyarakat tempatan. 15.1 Pemerintahan di Mesir pada abad ke-19 hingga ke-20. Pendudukan Perancis. Yang pertama, sejak abad ke-16, Mesir merupakan sebahagian daripada Kerajaan Uthmaniyah. Yang kedua, namun pada akhir abad ke-18, Perancis telah menawan Mesir. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1798. Ekspedisi ketenteraan ini dikuasai oleh Napoleon Bonaparte. Yang ketiga, pendudukan Perancis membuka senario baharu kerana Perancis merupakan kuasa barat pertama yang menceroboh Mesir. Yang keempat, meskipun penguasaan Perancis hanya sekitar 3 tahun sahaja, namun kesan jangka panjangnya telah mengubah demografi politik Mesir kerana peristiwa ini membawa kepada kejayaan penjajahan British di Mesir pada tahun 1882. Sebelum ini, British pernah cuba menjajah Mesir pada tahun 1807, namun usaha tersebut tidak berjaya. Yang kelima, selama 3 tahun Perancis di Mesir, beberapa perubahan telah dilakukan, antaranya adalah seperti yang berikut. A. Membuka kilang senjata. B. Mengadakan perkhidmatan percetakan. Dan C. Menggalakkan pengkaji sains termasuk menghantar para pelajar dari Mesir untuk belajar di Barat. Yang keenam, sejak tahun 1879, British dan Perancis semakin giat mencampuri hal ehwal Mesir, terutamanya yang berkaitan dengan kewangan. Yang ketujuh, isu hutang yang dihadapi oleh Mesir dijadikan alasan untuk campur tangan, namun sebenarnya perhatian kuasa Eropah tertumpu pada terusan Suez. Yang kelapan, penentangan terhadap pemerintahan Mesir yang dikuasai oleh British dipimpin oleh Kolonel Urabi Pasha. Yang kesembilan, penentangan ini benar-benar bersifat Mesir kerana dipimpin oleh rakyat Mesir sendiri yang berjuang bagi mempertahankan tanah air mereka agar berada di bawah pengaruh kuasa tempatan. Yang ke-10, Kolonel Urabi Pasha bersama pasukannya bertahan di Tel Akabir, namun disebabkan faktor kelemahan dari aspek pertahanan, mereka dapat dikalahkan oleh British. Yang ke-11, akibat kekalahan tersebut, British berjaya menakluk Mesir dan Taufik Pasha kembali bersemayam sebagai Khalif Mesir. Yang ke-12, pemimpin nasionalis termasuk Kolonel Urabi Pasha dibuang negeri ke Sri Lanka, manakala tokoh ulama iaitu Syekh Muhammad Abduh diusir dari Mesir kerana perlibatannya dalam membantu penentangan. Yang ke-13, Syekh Muhammad Abduh kemudiannya bekerjasama dengan Jamal ad-Din Al-Afghani di Paris untuk menerbitkan sebuah jurnal iaitu Al-Ulurat Al-Wudga yang menyeru wujudnya kesatuan umat Islam dalam menghadapi setiap rancangan penjajahan Barat. Penjajahan British. Penjajahan British merujuk kekalahan tentera Mesir di tangan British pada bulan September 1882. Bermula pada tahun 1914 hingga 1918, British mempunyai pengaruh yang kuat di Mesir. Pentadbiran British di Mesir pada peringkat awal dipelopori oleh Lord Cromer yang dilantik sebagai Konsul Jeneral antara tahun 1883 hingga 1907. Dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh British membawa jurang yang besar dalam masyarakat Mesir. Mereka yang mendapat pendidikan barat menjadi terpisah dari segi sikap dan pemikiran yang berteraskan kebudayaan tempatan yang didukung oleh ulama dan juga rakyat biasa. Meskipun golongan ini diserapkan dalam pentadbiran Mesir, namun jawatan tinggi disandang oleh pegawai British. Dasar British yang jelas mendiskriminasi golongan pribumi menghidupkan kembali semangat nasionalisme. Keadaan ini berlaku pada akhir pemerintahan Lord Cromer. Selain itu, penentangan juga ditujukan kepada Khalif Mesir dan pihak berkuasa Mesir. Pengisian nasionalisme Mesir terbahagi kepada dua aspek yang berbeza iaitu negara sekular dan Islam. Perbezaan ini berlaku berikutan kemunculan golongan intelektual yang menerima pendidikan barat dan tidak lagi melihat Islam sebagai ad-din kerana telah memisahkan peranan politik daripada agama.
Antara pemimpin nasionalis yang terkemuka ialah Mustafa Kamil Pasha dan Muhammad Farid. Mustafa Kamil Pasha yang dilatih dalam bidang undang-undang Perancis dan Mesir menyokong nasionalisme berbentuk sekular. Era penjajahan juga menimbulkan perasaan tidak puas hati bukan sahaja dalam kalangan pentadbir malahan juga mendapat tentangan daripada pihak tentera Mesir sendiri. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama yang meletus menyaksikan kerajaan Uthmaniyah turut terlibat dalam kancah peperangan tersebut. Kesempatan ini digunakan oleh pihak British dengan mengisytiharkan mereka sebagai protektorat ataupun naungan Mesir dan memecat Khalif Abbas II. British kemudiannya menabalkan Hussein Kamil sebagai Raja Mesir. Pemberontakan Kolonel Ahmad Urabi Pasha. Selepas pemerintahan Muhammad Ali dan keluarganya, Mesir masih dianggap sebahagian daripada wilayah kerajaan Uthmaniyah namun hanya pada nama sahaja. Pemberontakan Kolonel Ahmad Urabi pada tahun 1881 hingga 1882 dilihat mempunyai makna yang besar dalam sejarah Mesir kerana gerakan ini bersifat kebangsaan. Gerakan ini juga menandakan berakhirnya penguasaan kerajaan Uthmaniyah terhadap Mesir dan memulanya penguasaan British. Umumnya, pemberontakan ini dilihat sebagai pemberontakan tentera. Namun, hakikatnya pemberontakan ini tercetus disebabkan oleh krisis kewangan dan ekonomi negara yang semakin meredup, campur tangan asing yang kian meningkat dan kesedaran politik yang semakin meluas dalam kalangan rakyat Mesir. Perkara ini dapat dilihat semasa pemerintahan Ismail Pasha yang berhasrat untuk menjadikan Mesir seperti sebuah negara Eropah. Lantaran kekangan kewangan yang dihadapi, Ismail Pasha berhutang dengan pelabur asing dan membuat pinjaman jangka masa panjang dengan institusi kewangan dari luar negara. Akibatnya, pada tahun 1875, saham negara dalam syarikat terusan Suez terpaksa dijual kepada British dengan nilai 4 juta pound sterling sahaja. Sehingga tahun 1876, jumlah hutang Mesir meningkat menjadi sekitar 90 juta pound Mesir dan ini menyebabkan Ismail Pasha meminta bantuan daripada kuasa Eropah. Faktor utama yang mendorong pemberontakan tersebut ialah tindakan Menteri Peperangan Uthman Rizki Pasha yang memulakan siri kenaikan pangkat, pertukaran dan pergantian yang memihak kepada golongan Shikasi dalam perkhidmatan tentera. Perkara ini membangkit kemarahan Kolonel Ahmad Urabi kerana pada masa yang sama Khalif telah mengarahkan perkhidmatan tentera dihadkan untuk tempoh 4 tahun sahaja. Polisi pilih kasih ini dilihat sebagai satu bentuk kezaliman terhadap tentera berketurunan Mesir kerana kebanyakan rakyat Mesir tidak berpeluang untuk memasuki tentera. Jika berpeluang pun, polisi ini akan membatasi peluang mereka untuk kenaikan pangkat sebaliknya golongan Shikasi yang kaya raya pula diberikan kelebihan tersebut. Oleh itu, pada bulan Januari 1881, Kolonel Ahmad Urabi bersama dua orang kolonel yang lain mengemukakan surat bantahan kepada Riyad Pasha dan menuntut Uthman Rizki Pasha dipecat. Pada awal bulan Februari, atas nama Menteri Pertahanan, ketiga-tiga kolonel tersebut dipanggil dengan alasan untuk membicarakan perkahwinan adik Khalif di Qas Anil, namun mereka telah menjangkakan akan diperangkap dan ditahan di sana nanti. Oleh itu, mereka memberikan arahan kepada pasukan masing-masing untuk bersiap sedia sekiranya mereka tidak pulang dalam masa yang ditetapkan. Setelah masa yang ditetapkan luput, pasukan tentera masing-masing marah ke Qas Anil dan membebaskan pegawai mereka. Seterusnya, mereka marah ke Istana Abidin dengan tujuan untuk menuntut supaya Menteri Pertahanan dipecat. Khalif terpaksa menuruti tuntutan tersebut dan melantik Muhammad Sami Al-Barudi untuk menjawat jawatan sebagai Menteri Pertahanan. Namun hal ini hanya bersifat sementara kerana sekali lagi Menteri Pertahanan telah ditukar. Daud Pasha yang akan dilantik sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Ketika menjawat jawatan ini, beliau telah membuat dasar yang melarang pertemuan dalam kalangan pegawai tentera dan meletakkan mereka di bawah pengawasan. Berasaskan tindakan Menteri Pertahanan baharu ini, seakan bertujuan untuk memecah belahkan kekuatan tentera. Pada 9 September 1881, semua regimen telah berkumpul di medan Istana Abidin. Kolonel Ahmad Urabi yang mewakili pihak tentera menyerahkan tuntutan baharu kepada Khalif untuk dipenuhi. Hasilnya, sebuah kerajaan baharu telah dibentuk pada 14 September 1881 dan Muhammad Sami Al-Barudi sekali lagi dilantik menjadi Menteri Pertahanan.
Pembentukan kabinet baharu yang bersifat kebangsaan ini meredakan keadaan yang tegang di Mesir. Slogan Mesir untuk Mesir telah berjaya diperjuangkan. Namun, rombongan kabinet baharu tidak digemari kuasa Eropah kerana berpendapat tindakan ini sebagai penentangan terhadap mereka. Oleh itu, pada 8 Julai 1882, nota bersama telah dihantar kepada kerajaan Mesir dengan hasrat untuk mengembalikan kuasa Khedive. Tindakan ini menimbulkan pelbagai spekulasi. Khedive melihat nota tersebut sebagai sokongan Eropah terhadapnya dan berpandangan bahawa beliau tidak lagi perlu memberi kerjasama kepada Majlis Perwakilan dan Kabinet. Kehadiran sepucuk lagi nota daripada Konsul Jeneral British dan Perancis di Mesir kepada Sharif Pasha dilihat sebagai campur tangan yang semakin berluasa daripada pihak luar. Olihan demikian, pada 2 Februari 1882, Sharif Pasha meletakkan jawatan. Kabinet baharu yang dikutai oleh Muhammad Sami Al-Barudi telah dibentuk dan Kolonel Ahmad Urabi dilantik sebagai Timbalan Menteri Peperangan. Perentangan yang berterusan oleh Kolonel Ahmad Urabi memperlihatkan beliau sebagai wira yang memperjuangkan nasib rakyat Mesir dan membebaskan Mesir daripada campur tangan kuasa asing. Para petani turut menyokong beliau dengan harapan agar mereka dibebaskan daripada belenggu hutang. Namun, penentangan ini tidak disenangi kuasa barat kerana berasakan dapat mengugat kedudukan mereka di Mesir. Oleh itu, satu pakatan untuk membunuh Kolonel Ahmad Urabi dirancang oleh pegawai Sheikh Razi. Walau bagaimanapun, komplot ini terbongkar pada bulan April 1882. Pada 12 Mei 1882, kerajaan British dan Perancis telah menghantar angkatan laut masing-masing menuju ke Iskandaria. Kerajaan Mesir menyifatkan kedatangan angkatan tersebut hanya sebagai lawatan persahabatan. Pada 25 Mei 1882, sepucuk nota bersama telah dihantar menuntut supaya Kolonel Ahmad Urabi disingkir dari Mesir, manakala 2 orang kanannya dibuang di Iraq. Nota itu juga menuntut peletakan jawatan mereka dalam kerajaan. Seperti sebelumnya, kedatangan nota tersebut telah ditolak sama sekali oleh Kabinet. Namun, Khedive telah menerimanya tanpa berunding dengan Kabinet. Oleh yang demikian, Khedive menyandang jawatan Perdana Menteri dan sekaligus sebagai Menteri Peperangan Mesir. Namun, pelantikan kabinet baharu mendapat bantahan yang hebat daripada rakyat Mesir. Pihak tentera turut menentang tindakan Khedive dan berkeras menuntut supaya Kolonel Ahmad Urabi dilantik semula. Akhirnya, sedesak Kolonel Ahmad Urabi dilantik semula sebagai Menteri Peperangan. 23 pelantikan ini telah mengukuhkan kedudukan golongan nasionalis di Kahirah lantaran perpindahan Khedive ke Iskandaria kerana bimbangkan keselamatan dirinya. Pada 10 Julai 1882, Laksamana Sherman pemerintah Angkatan Laut British memberi kata dua kepada kerajaan Mesir agar menyerahkan Iskandaria atau bersedia untuk dimusnahkan. Penolakan tuntutan tersebut menyebabkan Iskandaria dibom. Pada 12 Julai 1882, Regimen Kolonel Ahmad Urabi berundur ke Kaf Al-Duar. Pada 13 Julai 1882, Laksamana Samuel menghantar angkatan tentera lautnya untuk mendarat di Mesir. Khedive menggunakan kesempatan ini dengan menghubungi Laksamana Samuel dan meletakkan dirinya di bawah perlindungan panglima tersebut. Angkatan Tentera British marah ke Kahirah untuk menjatuhkan pemerintahan Kolonel Ahmad Urabi. Pada bulan September 1882, Kolonel Ahmad Urabi dikalahkan di Tal Al-Kabir. Kekalahan ini disebabkan sebilangan besar orang awam serta pegawai tenteranya sendiri menyertai Khedive kerana berasakan usaha mereka adalah sia-sia. Akhirnya, Kahirah menyerah kalah kepada tentera British dan Perancis. Sejak itu, kuasa barat semakin galak mencampuri dan memegang kuasa politik di Mesir. Pada bulan Disember 1882, Kolonel Ahmad Urabi dan pemimpin pemberontakan yang lain dihukum buang negeri. Walaupun pemberontakan Kolonel Ahmad Urabi dikalahkan, namun visi dan misi beliau telah diteruskan oleh nasionalis selepas eranya. Sekian, terima kasih.